daripada Palestin selepas kuliah nanti. Jadi rakyat sekalian yang hadir kita berserta untuk sama-sama kita berkenal tidak panjang dan datang dari jauh untuk menyampaikan ucapan dan cerita kepada kita mengenai Palestin dan sebagainya. Daripada hadirin sekalian yang sedang memberi belah, kita berhenti sebentar seperti untuk kita mendengar sepenuhnya kuliah yang akan disampaikan oleh Ibu sebentar nanti, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang rugi. Jadi kita jangan lepas dua, jangan masuk dalam golongan orang yang rugi. Terutama sekali kita mengganggu kawalan waktu tubuhnya apa kuliah. Ini rata-rata daripada pendengar pagi sungguh atau orang yang terjadi tak pernah orang depan mahu. Begitu juga kalau waktu itu bercerita untuk berdua. Orang yang tak pernah kita perlu bercerita. Dia ada lepas itu sambung lagi. Usia 2 menit kita perlu bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak dia uzur. So wang. Ada testing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29 ya, 29 dari surah Al-Qaf. Wa ayat sarafna
إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وإذ صرفنا satu peristiwa berlaku atas muka dunia ini, hai Muhammad, tolong beringat pada manusia seluruh dunia ketika mana aku arahkan kepadamu nafaran minal jinni, sekumpulan daripada jin, yastami'una al-Quran, dengan tujuan supaya orang ini dengar dan berhati akan Quran. Falamma hadaru, setelah kumpulan jin-jin ini sampai ke depan Nabi, qalu ansitu, berkatalah mereka, tuan-tuan semua, katanya puak-puak jin pada sama-sama jin di ansitu, tolong perhati, tolong mendengar. Falamma qudiya wallau ila qaum falamma qudiya, setelah selesai bacaanmu Quran terhadap mereka, wallau ila qaumin munzirin, mereka pun balik ke kampung mereka dengan tujuan memberi izhar, memberi ingatan, memberi ancaman kepada orang yang tidak terima Quran. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Bila jin yang dengar Quran daripada Nabi ini sampai kampung, dia bercakap kepada orang kampung dia, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ini getusan daripada ceramah yang diberi oleh jin kepada orang kampung dia, iaitu inna sami'na kitaban, hai kaum kami, kami pokok kami ni baru sekejap dengar kitab dari langit yang diturun dari langit min ba'di Musa, selepas daripada kitab Nabi Musa, Taurat, musaddiqan lima bayna yadayhi, kitab baru turun ni pun betul-betul membenarkan apa yang ada depan kita, iaitu Taurat. Yahdi ilal haqq, fokus ataupun tujuan besar kitab tu dari langit itu Quran ini. Quran ini membawa manusia menuju kepada kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan menuju pada jalan yang betul. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, terimalah, sahutlah penyeru-penyeru daripada Allah, iaitu Nabi, wa aminu bih, dan berimanlah dengan dia, dengan pendakwah ini. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Untung kita bila terima Quran ini, pertama Tuhan ampun dosa. Dosa tidak ada orang lain boleh ampun lain pada Allah. Wa yujirkum min adzabin alim, yang keluarnya dia boleh melepaskan kita, mendidik kita daripada azab yang pedih, apa namanya, akhirat. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardh. Disambung lagi, tuan-tuan semua, mana-mana orang tak terima suruhan Allah, dia dibawa Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak ada kuasa yang boleh melemahkan, boleh menyekat kuasa Allah di muka bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya, di samping itu tidak ada orang lain yang boleh menolong dia di muka bumi ini kalau kita nak lawan kuasa Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, orang ini orang yang tidak terima suruhan Allah ini dalam keadaan sesat yang begitu sekali jelas. Para hadirin sekalian,
kita baca minggu lepas kita baca sikit ni, sambung lagi hari ni, iaitu dan sebelum daripada kita masuk baru ni, kita ingat sembuk balik apa yang kita baca minggu lepas, iaitu atas dunia ni ada orang taat pada Allah dan ada orang yang derhaka pada Allah. Bermula daripada kanak-kanak kecil, mula daripada kanak-kanak yang tidak dengar nasihat ibu bapa, tak tunduk pada nasihat ibu bapa, maka akhirnya ada anak yang taat pada Allah dan ada yang taat, ada yang derhaka pada Allah, termasuk derhaka pada ibu bapa. Itu disebut itu. Yang keduanya, orang yang melawan Quran ni, setengah tu kerana degil, kerana khairan ma sabaquna ilaih. Satu daripada hujah yang disebut oleh Allah dalam Quran, dan sampai sekarang pun hujah ni berlaku atas dunia ni, iaitu kalau benda Muhammad bawa ni benar betul, takkanlah benda ni dia ke Muhammad dulu. Kita orang cerdik, kita orang berpengalaman, kita orang itu, kita orang ini, maka sepatutnya kalau benda ni benar sebenar, kita dulu yang faham benda ni, tahu Muhammad, tahu apa Muhammad. Ibu bapa tak ada, harta tak ada, tiba-tiba dia mengaku dia Nabi. Ini hujah degil yang disebut oleh Allah dalam Quran di satu masa dulu, dan sampai sekarang pun tentunya ada orang-orang yang tidak terima Quran ni berdasar pada dia lebih cerdik pada Muhammad. Bila dia lebih cerdik pada Muhammad, maknanya dia lebih cerdik pada Allah SWT. Kalau Nabi Muhammad ni hanya juru cakap Allah, apa yang Allah wahyu pada dia, dia terima. Jadi oleh yang demikian, kita baca Quran hari ini, perhati tengok, kita ni masuk di bawah orang terima ajaran Nabi Muhammad ataupun tak terima. Dia kalau tak terima tu kerana apa? Kalau degil di mana-mana pun tak ada guna, menyusahkan orang tadi. Itu satu. Yang keduanya, minggu lepas juga disebut, orang-orang ni Facebook, wa yawma yu'radul kafirun, satu hari nanti akan didedahkan pada api neraka. Mu nak degil atas dunia ni boleh lah, tapi ada masa benda mu tak boleh degil, iaitu bila mati. Mu nak degil dengan mati tak boleh, mu nak tak mau mati tak boleh. Satu. Yang kedua, lepas pada mati mu akan hidup balik. Mu nak mati terus menerus tak mau hidup balik pun tak boleh. Dua. Yang ketiganya, bila depan dengan neraka mu tak nak degil juga. Jadi kesimpulannya, segala hujah yang dibuat-buat oleh manusia di muka dunia ni, baik Arab, baik Melayu, baik siapa sekalipun, hujah menolak Quran, kalau degil, maka degilnya hanya guna sekejap. Bila mau mati, mu tak boleh nak degil, mu mesti mati. Dan lepas pada mati, maka hidup balik, mu tak boleh degil juga, maka hidup balik. Dan lepas pada mati, maka berdepan dengan neraka, mu nak degil tak boleh juga. Jadi fikirlah panjang-panjang, mudah-mudahan mu balik pada panggil fikiran yang waras, jangan melawan Quran. Kerana Quran ini mari daripada aku pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian belum daripada didedah kerana aku ni Tuhan sebut adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Pucuk kamu masuk neraka ni, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, kerana kamu telah habiskan keseronokan hidup di muka dunia ni untuk dunia saja, keseronokan hidup. Orang miskin seronok cara miskin, orang kaya seronok cara kaya. Orang miskin pun dia ada mata, ada telinga, ada otak, ada kaki. Orang kaya pun ada mata, ada telinga, kerana barang ini pemberian Allah, tak ada kecuali. Segala mata yang kita, pandangan yang kita guna dengan mata atas dunia ni, kita tengok benda atas muka dunia, tengok orang ko, tengok buku ko, tengok makanan ko, tengok duit ko. Adakah kita guna pandangan mata kita untuk setakat dunia saja, ke untuk cari ke akhirat sama? Kalau kita guna keseronokan mata kita menengok, keseronokan telinga kita mendengar, keseronokan otak kita berfikir, keseronokan mulut kita makan, kalau untuk dunia saja, padahal Tuhan kata muka habis ada, muka habis datang muka dunia. Segala jenis seronok, jenis makan, jenis minum, jenis buah, jenis tindak, segala jenis seronok ni kamu telah berhabis berlaku dalam muka dunia. Tak ada dah di akhirat juga. Betul-betul mu ni macam hayawan. Hayawan tu seperti ada seorang sebut minggu lepas. Lembu, kambing,
masuk pagar orang, masuk pagar tuan dia. Dia makan kacang tuan dia tanah, dia makan kacang orang lain tanah, dia makan terung tuan dia tanah, dia makan di belakang. Azhabtum, dia perhabis segala keseronokan hidup di muka dunia. Macam-macam haiwan. Bagaimana haiwan dia tak reti halal haram. Ni apa ni, sayur kebun orang lain, ni sayur kebun aku, kebun tuan aku, tak apalah makan tuan aku orang tak boleh. Mana ada lembu mikir begitu? Lembu tak mikir dia makan rupuk, kau makan padi, makan semua orang, kau makan semua tuan, dia tak mikir. Bagi lembu, bagi kambing biri, tak ada fikir hak orang, kau hak tuan tak ada. Jadi kalau manusia mikir macam lembu juga, tak ada halah, ni hak aku marah, hak aku benar, ni hak Tuhan larang. Maka aku, kalau mu mikir sepuluh lembu kubah, pandai akhirat masuk neraka, mu sekali dengan lembu. Ni hujah diberi oleh Allah dalam Quran ni, pandai benar dah untuk manusia reti. Tak nak reti juga, habis ikhtiar dah. Habis ikhtiar. Kerana agama ni nak paksa tak boleh. Nak paksa ni pada orang yang orang tak ada akal fikiran. Boleh kita paksa. Macam budak kecil, macam orang gila, kita heret dia, berapa padan dengan dia gila. Tapi bila kita tidak budak dah, tidak gila, maka ketika tu kita diberi peluang berfikir. Balik kita orang ada fikiran ni, kita hujah pada mereka, dan balik dia mendengar. Bila mendengar, kewajipan dia patuh pada kebenaran, jangan degil. Kalau degil juga macam buku buat tadi lah. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Tuhan kata, hei ahli neraka, atas dunia itu mu habis dah, mu habiskan segala keseronokan hidup di muka dunia, tak tinggal untuk akhirat pun. Wastamta'tum biha fal yawma tujzauna adzabal hun. Hari ni hak giamu ialah kehinaan. Hari ni hina, apa nama ni, tarah kamu hina, makan minum pun jenis hina, makan minum. Dalam surah Ad-Dukhan, inna syaratat zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al-hamim khudhuhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Ini satu daripada contoh makanan yang akan dihidang oleh Allah pada ahli neraka. Tak kira Arab, tak kira Melayu, tak kira Cina, asalkan tak tahu Allah Ta'ala di muka dunia ni, kalau masuk neraka masalah makan minum tak seharusnya. Aku cadai, iaitu apa nama ni, makanannya syaratul zakum, pohon zakum. Pohon zakum ni boleh tak ada di negeri kita ni, ada di negeri Arab. Oleh kerana Quran turun negeri Arab, maka Tuhan dedah benda-benda yang mudah dipahami oleh orang Arab. Dengan cadangannya orang Arab lah apa nama jadi promosi, mempromosikan Islam ni. Tapi oleh kerana Arab dulu ni sudah terpedaya dengan harta banyak, petrol banyak negeri dia, maka dia tak kenal Allah, tak kenal program, tak kenal berapa. Akhir sekalinya pasal orang-orang yang kena guling di apa nama rakyat di sini sekarang itu berlaku. Baik Arab, baik Melayu, kalau melawan Tuhan boleh menyakit, lambat banget jumpa dua. Pokok kayu zakum, satu hidangan daripada Allah pada hari neraka. Kayu zakum ni mengikut tafsirnya ialah pokok berduri. Daun dia berduri, batang dia berduri, buah dia berduri. Pokok ni lah, buah ni, daun ni lah menjadi hidangan di akhirat. Para hadirin semua, kalau orang buat nyanyi satu orang, dia ambil pokok duduk ya. Nama dia misal ambil pokok duduk. Kalau orang buat kanak satu orang, dia ambil pokok duduk, dia gopak-gopak sumbat dalam mulut. Duduk ni tak ada duri, tak ada apa. Cumanya jenis, bukan jenis makanan orang, dia kasar sikit. Pun kita, orang itu sudah meraung, sudah menangis, memang tak tolong dia. Kenapa bapa dia mau nyanyikan bubuk sumbat pokok duduk dengan batangnya, dengan daunnya. Pokok duduk, senduduk kita panggil, sumbat nyusuh dia. Ini kan pohon zakum. Jadi Allah Ta'ala sebut terang dalam surah Ad-Dukhan, pokok kayu zakum akan menjadi hidangan bagi ahli neraka. Bila masuk pula yaghli fil butun, bila masuk barang ni pula masuk dalam perut, menggelegak dalam perut, sebagaimana kalau dia hamil, sebagaimana gelegaknya minyak panas. Bagaimana minyak panas tu menggelegak, minyak bila kita nak goreng ikan, nak goreng daging, menggelegak dalam perut, panas. Kalau mericik sikit pun melepuh kulit kita. Maka akhirat kalau bila pakai zakum dimakan masuk dalam perut, dia menggelegak juga. Terang jelas sebut dalam Quran. Apa kalau orang nak neraka juga, apa boleh buat? Tuhan kata tidak salah aku, masalah menahum aku tidak nyanyi ke dia, walakin kanu anfusahum muslimun, orang nyanyi diri sendiri. Ini benda-benda begini, pak itulah perlu kita baca Quran, bukan sekadar nak baca sekadar betul tajwid ya, bukan sekadar nak betul lagu ya, tapi kita baca Quran dengan tujuan nak tengok, nak gali tengok benar apa yang Quran sebut pada kita. Mudah-mudahan apa yang disebut
baik kita buat, hak yang larang cepat-cepat kita tinggal, kerana Quran ni mari pada Allah dan Allah tidak berbohong dengan kita. Tak ada masalah sikit abuk Allah Taala pelaut dengan kita. Bagaimana kita bohong dengan anak kita, bohong dengan anak murid kita, dengan rakyat kita, maka Tuhan tak ada masalah dia bohong kita. Itu para hadirin semua kesimpulan hak minggu lepas. Dan hari ininya apa namanya, dia sebut cerita cerita berlaku apa namanya, Nabi kita Muhammad SAW bila dia tengok orang Mekah, walaupun dia sendiri, keluarga dia sendiri melawan dia, sedangkan belum pada Nabi jadi Nabi ni semua orang hormat ke Nabi. Bahkan Nabi kecil lagi disebut Al-Amin, Al-Amin, budak berjuru. Dia panggil istilah itu lebah lah. Nabi Muhammad ni belum jadi Nabi lagi, orang pun dia gelar dia Al-Amin, budak berjuru, tak kena ke orang, tolong orang. Bahkan waktu Nabi kita balik daripada Gua Hira dengan keadaan pucat kelak, kerana depan dengan Jibril, suara Jibril, ingat tu Jibril, mana orang tak terkejut, siapa tangga tu. So Siti Khadijah selimut, zammiluni zammilun, selimut, kerana terkejut tengok Jibril sama suara dalam Gua Hira, tak ada orang tu apa. Siti Aisyah, Siti Khadijah sebut, kalla wallahi la yukhzika Allah abadan, innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalb wa taqrid dayr wa tu'in ala nawaib al-haq. Siti Khadijah ni pandai, cerdik orangnya. Kalau orang kita kat Kelantan cerdik macam ni, tak bala laki bini, tak ada payah bertamu-tamu di mahkamah syarak, tak bala, tak ada payah bala, cerdik. Dia kata abang tak sahu sini. Siti Khadijah tengok muka tu lelaki dia pucat, dia kata abang tak sahu sini. Wallah, dia bersumpah nama Allah. Ketika tu tidak Islam lagi, tapi kalimah Allah dia telah diguna meluas di kalangan jahiliah ketika tu. Kalla wallahi la yakhzika Allah abadan, demi Allah, Allah Ta'ala tidak menghinakan orang sepadan. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Abang ni jauh daripada bila lagi tak balas dengan adik-beradik. La tasilur rahim, silaturrahim ni abang guna dengan adik, dengan abang, apa saudara, pupu berapa, sekadar abang ingat gak abang ni baik belakon dengan adik-beradik. Jadi perangan ni Tuhan, perangan ni kalau ada pada kita, khasnya pada abang, Tuhan tak buat nyanyi. Buat nyanyi ni kan orang tak berjuru. Doa agak abang ni jenis orang berjuru, mana boleh Tuhan buat nyanyi. Ini kata-kata begini menyebabkan orang panggil ni motivasi, beri semangat nak suruh gagah semula. Tak ketagunya pucat kelak tu mudah-mudahan berlari darah pas pada bini kata begini. Batahmilkan. Yang keduanya abang selalu pikul beban orang lain. Orang lain suka sakit payah, sakit, demam, buta, tak boleh bayar, abang tu lagi bayar. Ni perangai Nabi jauh kecil, belum daripada jadi Nabi lagi. Sebab tu orang apa kata budak ni Al-Amin, budak amanah. Siapa dia? Kita lah ni untuk lebah, hak mengaji pun kadang-kadang orang sakit dekat rumah, cara apa tahu, dia tu lebah. Patut tak sudah semayang pergi, pakat-pakat pergi tengok Saleh tu, temu tu, bunyi kata sakit 3 hari, pakat-pakat pergi baca Yasin ke, unjuk sama seria ke, dari Senin sikit. Dok, kadang-kadang kita dulu dia nak mati-mati kot dia. No, ini tak semayang, boleh semayang kau kata. Kalau tak semayang, pakat pergi supaya dia mari semayang, apa pun puji hati. Wa taqrid dayr. Yang ketiganya abang ni selalu jamu orang datang. Orang mari rumah kita tahu boleh makan. Ni perangai orang Kelantan yang hari tu. Yang hari tu orang Kelantan ni kenal lah baik dengan orang datang. Ajak pergi rumah, pakai siri spion, apa lagi, ubi kayu, ubu. Ni ada orang Kelantan boleh jadi menurun perangai Nabi kita Muhammad SAW. Lo ni lagu tu lagi, kau tak tahu dah. Lo ni siri-siri tak ada dah. Dia ajak pergi kedai maya, kedai nyetir. Tak apalah pergi kedai tu, kat siri tu. Jangan rokok sudah lah. Buka kotak rokok beri ni bukan hormat tamu, juga kena tak tamu. Paru orang molek-molek je punah jalan ambil kotak rokok dia beri. Mati tu bukan buat lalat. Jadi dengan keadaan begitu, tetamu dia jamu, orang susah dia tolong, dengan adik-beradik sepupu berapa tak bala.
Maka susah berapa kalau berlaku sesuatu di akhirat yang menyebabkan Nabi kita segar semula. Dan lepas pada itu, nak ayatnya, orang yang comel, orang yang begini sekali ni, bila Nabi sebut bahawa dia Nabi, depan kita ada syurga neraka, pakat marah berlaku. Kerana benda ni benda yang menyebabkan menjejas image dia. Nabi tak sibui orang ni semua berhala, tak sibui orang minum arak, tak sibui orang judi, tak sibui orang zina. Sedangkan pemimpin Mekah kerja dia dah arak, zina, bini bertiga 40. Jadi benda lagu ni kalau turut Muhammad terjejah lah image aku, punuh lah aku. Lebih lagi pula Muhammad ni budak pok tak ada, mok tak ada, tok mati, harta benda tak ada. Aku ni yang itu yang berhormat, aku ni yang arif, aku ni yang setia, aku ni yang ni menyebabkan kita gelap mata, tak boleh turut Nabi Muhammad ni, kerana kita rasa kita terjejas. Walaupun Nabi Muhammad sepatutnya kita boleh turut kebenaran, memang naik ke image kita, tapi dengan sebab manusia ni jenis degil, jenis berasa segala dunia ni bergerak atas fikiran dia, susah lah. Tak apa, lalu Nabi kita keluar daripada Mekah pergi ke Taif. Taif sampai sekarang, Taif tu digelar Taif juga. Kalau kita naik kereta di Mekah lebih kurang 3 jam 4 jam sampai Taif. Jam hari tu jalan kot celah bukit, tak berapa hari berapa minggu nak boleh sampai ke Taif. Tapi Nabi Muhammad pergi ke Taif, sampai tengah jalan berhenti semayang. Mayang apa? Mayang malam tahajud. Kata setengah mayang malam, kata setengah mayang subuh, tengah jalan di sebuah kampung namanya Nakhlah. Situlah puak-puak jin ni pergi dengar suara, dengar Quran. Ini ayat depan kita. Dan belum daripada jin tu dengar Quran ni, jin ketika tu nya belum pada tu boleh naik ke langit. Jin ni makhluk ia boleh naik ke langit. Kita lah naik ke langit bukan pada kapal seperti ni. Ketika tu jin naik ke langit, turun ke bumi supaya Allahu Akbar. Tapi siapa tahu bila Nabi Muhammad dia bangkit, tak boleh naik ke langit. Naik kena bidah, kena lastik dengan syuhub. Syuhub ni kita panggil bintang seligi. Malam-malam tengok bintang syuhub panjang berekor, bintang berekor kita panggil ni. Hak ni dijadi oleh Allah sebagai seligi, sebagai senjata untuk hambat jin jangan mari dekat dengan langit. Kerana langit ni ada tempat-tempat benda-benda rahsia yang menyebabkan jin ni sama-sama dia mesyuarat. Lagu mana cerita lah ni, kita nak kain tak boleh tak dia dengar suara-suara langit. Lalu perintah pokok dia supaya round dunia bagi dia mata ya, supaya kita duduk congok sini ni, lelah ni kita duduk sini ni, nampak belakang Mekah ni, tak payah pergi Mekah nampak Kaabah, nampak berapa. Kita kata lagu mana duduk congok sini nampak Mekah, mana lagu mana lagu tu. Jadi sebagaimana kita duduk Kota Baru ni, nampak rumah kita, suara anak kita, cucu kita dengar dengan telinga lain. Begitu juga kita nampak di Mekah, orang pergi Kelantan nampak Kelantan, orang pergi nampak selela ni, tak payah pasport, tak payah berapa, tak payah kepeterbang lagi. Maka begitu juga makhluk jin dia boleh pergi kata-kata itu boleh hanya Tuhan beri pada dia. Tiba-tiba nak pergi tak boleh, apa lagi. Maka round jumpa Nabi duduk baca Quran. Lalu kata dia, ya Allah, ni lah pucuknya, maka menyebab kita naik ke langit tak boleh, kerana ni ada benda baru, iaitu wahyu dari langit turun kepada seorang manusia nama Muhammad. Itu Tuhan kata, wa yusrafna ilayka nafaran minal jinn. Muhammad, satu peristiwa penting tolong rakyat pada manusia. Dan hari ni kita baca ayat ni, iaitu kami tuju kepadamu kumpulan jin yastami'una al-Quran. Dia orang dunia jumpa, dia dengar Quran muduk baca. Falamma hadaruhu, setelah puak-puak jin ni sapa dengar Quran ni, qalu ansitu, kata mereka, duduk dia, ansitu maknanya ban dengar, perhati molek ban dengar. Kerana benda ni benda tak aja dengar lama ni kita lihat. Jadi bila dia ni baca Quran ni, kita ansitu, kita mesti ban dengar. Kita lah ni pun Al-Quran sebut idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Baklala ni pun kalau kita duduk dengar orang baca Quran, usahakan kita baca Quran. Kita dengar orang yang baca Quran pun kita diminta fastami'u lahu wa ansitu. Kan kita diminta dengar wa insat maknanya duduk dia senyap gapo buat dia baca. Baklala ni pun kalau ada orang baca Quran, kita diminta senyap dan perhati. Istami'u lahu wa ansitu. Sami'a
dengar. Istama'a ban dengar kata Kelantan. Dia kata orang Arab ni bahasa dia paling kurang 3 huruf. Orang Melayu tak ada lagi lah. Sami'a mana dengar, sin mim ain. Sami'a dengar. Kalau istama'a tambah hamzah wasal berbetul saja dia mu, maka makna kata dengar tu kena tambah lagi. Dengar ban dengar. Orang kata panggil ban dengar. Ban dengar gapo dia. Wa ansitu dia kena perhati. Pakhlala ni pun kita bila dengar orang baca Quran kena duduk dia. Tapi dengan sebab la ni kita jahil. Mokpok jahil, pemimpin jahil, apa jahil. Jadi baca Quran sebagai nak seronok. Kalau baca Quran itu sedap di telinga kerana lagu sedap, tu jelah dengar sedap. Kalau lagu sedap terdengar. Kalau lagu tak sedap betullah, betul TV tu sedap baca berapa. Kita hanya dengar Quran dari segi lafaz, dari segi suara. Sepatutnya kita dengar Quran ni dengar dengan telinga ni masuk ke dalam hati perut. Quran kata berapa? Kerana Quran ni surat kiriman daripada Allah Subhanahu Taala. Quran ni surat kiriman daripada Allah Subhanahu Taala. Nabi Muhammad ni piung je. Nabi Muhammad ni postman kata apa? Jom bawa Quran. Sebab tu berapa hak dalam Quran tak sama ke Nabi. Kena marah Allah Taala dan yang mana lain tahu Tuhan. Oh dak mau kawan ni juru bahasa ya. Waktu hamba kecil hati pahala ni tok guru pondok tahun 60 yang banyak kena sumbang ISA. Guru pondok kena sumbang ISA kerana buaya Quran dalam politik, dalam Islam ada politik itu kena sumbang ISA. Poni Allah tu ayah matupak tu ayahku anak ayah bagi timalah mola ni aku dia lagi ajuman sumbang ISA bapa sumbang ISA. Dia tak kena berapa. Kalau benda dia kata tak betul, dia mau jawab. Tok guru tak betul tu. Tak betul. Kerana gini. Dia nak jawab tak boleh, muka dia jahil. Muka dia jahil. Tapi dengan sebab tok guru kata tak kena ngangi dia denda ayat sini. Inilah perangai orang jahil. Dan bila kita baca Yasin, dalam surah Yasin sebut banyak perkara. Dan apa nama? La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min adzabin alim. Dalam surah Yasin ayat la illam tantahu lanarjumannakum. Hei Nabi, kalau mu tak berhenti akan ambil batu tagu kepala. Zaman hari itu tak ada ayat SA, ada batu ya. Jadi zaman hari itu main kasar. Kenapa? Wakaf pun tak kena ngangin dia. Nak suruh Tuhan rakyat kena ngangin dia. Mana boleh Tuhan suruh orang. Orang kena serupakan Allah Taala. Tapi tidak begitu berlaku. Quran dalam Quran kita juga. Daruni aqtul Musa waliyal rabbah inni akhafu an yubadilinakum aw an yusra fil ardil fasad. Daruni aqtul Musa. Bila Firaun ni sebab skop cemah dengan ucapan Nabi Musa. Dia kata biar aku bunuhlah Musa ni. Senang. Tak kena ngangi aku bunuh. Inni akhafu an yubadilinakum. Firaun kata aku biar takut Musa ni ubah agama kita. Firaun kata hak kita buat lah ni agama ni. Agama dia mari langit. Hak atas dunia ni orang tak panggil agama, orang panggil teori, orang panggil ideologi. Tapi Firaun nak tunjuk dia ni betul, dia kata hak kita buat lah ni tu agama kita. Jadi mari Musa penuh agama kita dia. Au anzal fil ardil fasad ataupun Musa ni buat kacau bila di muka bumi. Dalil yang serupa dengan hak tak Firaun hak dulu. Baik di Mesir, baik di Malaysia, baik di Indonesia, baik di mana-mana pun tak kena angin dia kan. Bunuh Mustafa Kamal, apa dia Mesir, Jamal Abdul Nasir, bunuh Qadir Audah, bunuh Syekh Qutub. Syekh Qutub ni kitab dia hamba ni Syekh Qutub tulis cukup baik. Hamba baca sebuah buku baru siapa rumah Al-Hayawan tulis oleh Dr. An-Najjar, seorang doktor daripada Mesir. Doktor bukan doktor perbuatan, PhD. Buat dia menilai dengan langit bumi ni, gempa bumi ni, gempa kita bila tsunami. Cukup baik. Situ dia tulis sebuah kitab Al-Hayawan. Hayat maknanya menatih. Bagaimana kita boleh kenal Allah melalui keajaib menatih. Dia tulis lalak, nyamuk, lebah, apa nama ni, banyak lagi benda lain. Benda-benda gini ni bila kita kaji cara sains kata dia, kita tahu kuasa Allah Taala. Nyamuk kecil nyamuk, tapi dia punya kuasanya nak amat tak ada kata dia. Kita orang besar amat tak ada. Mujur juga nyamuk ni ada suara, ya mai telinga boleh hafal. Kalau Tuhan tak buat suara, teruk kita dia buat tahu-tahu pokok habis pagi.
Ini satu nikmat Tuhan. Jadi dia Allah dia tulis pelik apa nama banyak dia tulis. Lepas tu dia royak juga lebah. Lebah ni Tuhan buat kaki dia tu bulu. Kaki lebah ni bulu. Apa bulu? Rupanya kata dia, bila lebah ni pergi ingat atas bunga, dan bunga ni ada bunga jantan, ada bunga tin. Wa ayatul apa nama ni? Wa ayatul subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim. Dalam Quran ayat dunia ni hidup dengan pasangan. Tidak manusia je ada jantan tin. Apa nama ni? Apa ni tunbitul ardu. Tumbuhan bumi pun ada positif negatif, ada jantan tin. Dan dia ni mula orang kahwin. Pendebungan kita panggil apa tak apa. Quran ayat 2000 tahun hari itu lagi. Benda muka bumi ni jantan tino. Jadi bunga ni ada telur dia. Telur tino dia. Lagu mana nak jantan dengan bunga jantan. Allah Ta'ala buat lebah. Lebah ni ujung kaki dia bulu. Bila lebah ni ingat, benda tu melekat di ujung kaki. Jadi bila melekat ujung kaki, lebah ni mari ingat atas bunga hot tino, pada dia ingat pula atas bunga jantan. Maka menikahlah dua tu melalui kaki lebah. Allah, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya bijak. Hingga siapa orang yang boleh makan nasi madu, boleh makan nasi madu, kerana lebah ni dia duk isap jerijik rahir, dia panggil rahir, jerijik daripada bunga tu, bunga ni, bunga tu. Jadi kesimpulan dunia ni adalah bagian kita, zat apa namanya, komponen kita. Kalau tak ada lebah, manusia tak boleh makan madu. Sedangkan madu ni syifaa'un linnas, jadi ubat bagi manusia. Tuhan buat lebah, Tuhan buat bunga tu, bunga ni. Jadi sebagai bunga-bunga ni satu daripada keperluan hidup manusia. Mana kita reti kalau tak ada orang alim sains beritahu pada kita. Jadi benda-benda begini para hadis yang menyebabkan kita bahasa Allah Tuhan tu Tuhan budilah aku padamu, bukan boleh makan beras putih ni bukan ada pada pendebungan putih bunga padi, bunga padi. Dia orang kahwin padi A kahwin dengan padi B, itu padi C apa semua sekali. Ini semua ni berpunca daripada ilmu yang Allah Ta'ala buat beribu-ribu tahun itu lagi. Siapa dia rajin boleh ilmu ni, walaupun dia tak pek. Siapa dia malah tak boleh ilmu walaupun dia tu ajim Mekah. Alhamdulillah Kelantan buat macam-macam usaha untuk membolehkan ilmu sapa kepada anak-anak kita. Maka kita buat akhir-akhir ini kita buat madrasah tahfidz sains. Apa Quran pun dia, ahli sains pun dia. Esok tu email ahli sains, tu kemulu ahli sains, tu DO ahli sains, dan bisa sampai ahli sains dia apa Quran. 20 tahun lagi DO di Kelantan ni insya-Allah Quran pun dia hafal, sains pun dia reti. Jadi tak apalah. Jin ni bila dengar molek qalu ansitu tadi. Ansitu bendengar. Ini tuan kita sebut ni dia sindir kepada orang. Jin pesan kepada puak-puak dia dengar molek Quran. Kita kalau tidak jin yang orang panggil orang tak dengar Quran. Orang baca bola baca Quran tutup TV baca Quran. Kita piah kepala kadang-kadang. Kalian duk poket, nektar duk tekuk tanda cerdik, tapi tak dengar Quran. Jadi cerdik ni kita seorang kata kita cerdik. Hakikatnya kita tak cerdik. Kalau kita nak cerdik, kita dengar Quran dengan perhati. Nak perhati lagu mana? Bukan kita tak erti. Tak erti. Kita kadang-kadang kita tak erti bahasa Cina. Kita erti bahasa Inggeris, erti bahasa Cina tak erti. Orang hari surat khabar Cina pada kita, walaupun kita ni DO, walaupun kita ni Perdana Menteri besar sekali pun dia tak erti bahasa Cina, orang tahu dia. Tapi kalau kita erti bahasa Cina, kita tengok. Begitu juga kita baca Quran tak erti. Kita orang Islam, pergi Mekah boleh harap berkali setahun pergi, tapi Quran tak erti. Jadi belah mana Quran ni surat kiriman Allah. Jin yang erti. Dia kata amsa itu tuan-tuan semua duduk dia dengar orang baca Quran tadi. Falamma qudiya wallau ila qaumi mundirin. Setelah Nabi kita baca Quran tamat, wallau ila qaumi, orang ni balik kampung mundiri, beri ingatan kepada orang dia. Balik kampung dia keruh orang kampung dia, pokok jin ni keruh orang kampung dia, beri izar. Qalu ya qaumana, ini ucapan dia, ya qaumana, wahai kaum bangsa kami. Katanya jin hok dengar tadi, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, kami baru sekejap dengar kitab jadi baca oleh seorang manusia Muhammad bin Abdullah.
Kitab ini turun lepas pada Musa, musaddiq lima bani yadayhi. Kitab baru turun ni betul-betul membenarkan, mengiyakan apa yang ada depan kita lah. Lama kini ada Taurat yang baru. Lah ni mai kitab baru namanya Quran. Benda hak sebutlah Quran ni hak tolak dengan disebutlah Quran. Kerana sumber Quran dengan sumber Taurat tolak mai pada Allah belaka. Allah zaman hari itu pada orang itu turun Taurat. Dan lah ni manusia sudah mulai dewasa kita panggil. Dalam keseluruhan manusia ni waktu tu ada itu manusia masih kebudak-budakan, tufuliyah, children. Tapi sekarang ni manusia dah sampai ke jiwa apa kita panggil dewasa dah, adanya hukum Quran. Yahdil haq. Jin kata kita ni royak pada kita benda sebenar. Yahdil haq. Yahdi maknanya bawa jalan menuju kepada kebenaran. Atas dunia ni benda sebenar hak kita nak benda sebenar. Cari duit pun cari duit yang sebenar. Cari pangkat pun pangkat yang sebenar. Cari pengaruh pun pengaruh yang sebenar. Kalau duit tak sebenar, duit hasil daripada curi, rasuah, rompok, sama, jual dadah. Duit juga tapi tak sebenar. Akhirnya kau tahu boleh penyakit. Duit kena sita, kita kena gantung, tali gantung. Itu kalau tahu boleh. Boleh ni orang. Tapi boleh tu hanya orang panggil malaikat ni, dia tak kira, tak ada, dia tahu semua. Kerana malaikat ni kerja dianya khusus, dikira dari langit, tiap-tiap orang ada 2 malaikat. Mana ada kerajaan kira 2 orang boleh jaga orang. Rakyat 1000, bolehnya 2000. Mana ada tahniah ni bodoh, gaji boleh begitu banyak jaga rakyat. Kerana tak ada kerajaan di muka dunia ni jaga rakyat dia kira boleh 2 orang. Kalau rakyat 1000 kira boleh 2000. Tapi Tuhan ada tiap-tiap orang ada raqib, ada atib. Balik kanan ambo ada malaikat, balik kiri ambo, balik kiri demo Melayu ko demo ni, Cina ko demo ni, Pah ko demo, Amnu ko ada 2 malaikat kiri kanan. Kata gapo buat gapo semua ada rekod belakang. Sampai di akhirat kelak iqra kitabah. Di akhirat kelak dia suruh baca. Kalau tak erti baca pun boleh baca. Ni jin ni boleh baca, boleh dengar Quran. Dia tidak Arab, tapi Tuhan beri kuasa pada dia reti Quran. Quran ni bahasa Arab. Jin tidak di Arab tapi dia reti. Apa boleh buat? Puasa ni kita duduk congok sini. Ambo duduk congok ambo nampak bekah pak bagian baru nampak muka. Gila ke mana? Tahu tapi nampak. Kuasa. Kita tidur malam, mimpi bini kau anak raja lah begitu gani. Kita kapun ni kau anak raja. Lupa dekat kenyang makan nasi. Bang lah apa ada apa. Passion Tuhan buat lagu tu pada kita. Ambo sebut tu supaya mudah kita reti, mudah kita faham. Yahdi'il haq. Jin kata, terimalah Quran ni kerana Quran ni bawa kita kepada kebenaran. Dan nama Allah Ta'ala 99 ni ada Al-Haqqul Mubin. Al-Haq. Tuhan ni bagus sebenar. Nama dia bagus sebenar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Nak cari benda sebenar, aku Tuhan kata. Nak cari keadilan, aku. Keadilan tak ada. Dan nasionalis tak ada keadilan. Demokrasi tak ada keadilan. Komunis tak ada keadilan. Sosialis tak ada keadilan. Yang ada keadilan Islam. Dia kita Kelantan sungguh benar-benar nak jaga Islam. Nak daulat ke Islam supaya berlaku adil. Cina ke Melayu ke Pah Amnu. Hak dia menurut lawan Pah juga ni tak tahu lah, bodoh lah ramai kata. Satu, ila tariqil mustaqim. Dan bawa ke jalan yang betul. Tariqil mustaqim, kita doa itu adalah semaya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Doa ni wajib, bukan panah-panah tu imam, bukan panah-panah tu Quran. Ini doa daripada Allah dari langit turun ke bumi melalui Nabi Muhammad, dan kita wajib minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pimpinlah kami ke jalan yang betul. Dari jin ni kata nak jalan betul turun Quran, hak Muhammad tu baca. Tu dia duduk. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Ini ucapan jin pada kampung dia. Allah Ta'ala ambil gazet dalam Quran. Ya qaumana, hai kaum kami, ajibu da'i Allah, tolong terimalah pendakwah Allah. Muhammad ni aku dengar ni pendakwah Allah. Bukan kata Tok Bila sebut Allahu Akbar, dia panggil orang. Dia ni tidak panggil orang, dia hanya bagi surat jemputan. Tok Bila ni bagi surat jemputan supaya orang mari ke masjid.
Siapa dia? Gaib putih mari pada Allah. Hayya 'alas salat, mari pakat sembahyang. Dia ni hanya jual. Dia mana mari, dia tak mari pun boleh buat, tak boleh makan. Makan yang maksudnya ialah apa dia? Yaghfir lakum min dhunubikum. Ini makanan. Itu ampun dosa. Dosa, apa kita kata dosa ni kesalahan. Mana boleh orang salah, lepas tu nak terima jawatan besar. Apa kita kata nak jadi tok pemulu ke, jadi DO ke, jadi wakil rakyat ke, jadi MB ke, jadi Perdana Menteri ke, lebih dulu nama dia senara. Cek, bala polis cek, jenayah cek, GPP cek, apa GPA ke, cek berapa. Dia ni ada 10 orang tengah jalan raya ke, ada curi barang orang ke, ada rasuah ke. Bila tak ada berlaku, arti orang tak ada dosa. Dosa atas muka dunia, maka baru dah boleh bukan jawatan. Akhirat tak begitu juga. Nak masuk syurga ni, syurga tempat orang bersih. Tak semayang kau dia ni, kau semayang kau reba kau risuah kau gapo kau. Kalau barang ni ada, mustahil masuk syurga. Waktu tu masuk neraka. Jadi sebab tu jin kata, kalau kita terima dakwah pendakwa Allah ni, pertama tu kita yaghfir lakum min dhunubikum. Yaghfir lakum min dhunubikum. Tuhan ampun dosa. Selagi ada dosa, tak boleh masuk syurga. Dia tak boleh masuk syurga, tak boleh kapung, tak ada sodak habis. Hak ada neraka. Bukan kecil benda apa dosa, terlalu amat besar penghasilan produk apa ni yang kita dapat hasil daripada pengampun dosa. Nak boleh ampun dosa dari mana? Turut Quran. Senang ada apa? Dalam ekonomi turut Quran, dalam sosial turut Quran, dalam makuh mengundi turut Quran, dalam apa kalau kita duduk dunia ni turut Quran berlaku, kita akan apa dosa akhirat pula. Lepas tu ujidukum min azabin alim. Allah babas kita, didik kita pada azab itu. Jadi jin ni dengar Quran, dia reti depan kita ni ada syurga, ada neraka, depan kita ni ada dosa, ada pahala. Tak ada cara lain yang boleh kita buat benda ni lain pada ijabah da'i Allah, terima panggilan Allah SWT melalui Quran. Wa man la yujib da'i Allah wa laysa bimu'jizin fil ardh. Disambung lagi, mana-mana orang tak terima panggilan Allah, tak turut Quran, falaysa bimu'jizin fil ardh, maka dia tak ada kuasa boleh menyekat nak apa kena badan di muka bumi. Pergilah di bumi mana sekalipun, nak cari kuasa boleh sekat dia daripada masuk syurga, tak boleh. Sekat dia jangan masuk apa ni, nak sekat dia daripada masuk syurga tak boleh. Mana-mana orang tak terima jawab Allah, maka tak ada kuasa boleh menyekat dia daripada apa ni masuk neraka. Tentu dia akan masuk neraka akhirat. Kata jin, walisalahu min dunihi min awliya. Tidak ada bagaimana ni kawan teman yang boleh tolong dia. Nak tolong dia pun tak boleh, nak sokong dia pun tak boleh. Kalau selagi kita ni tolong da'i Allah, rasulullah. Itulah benar. Ulaika fi dhalalin mubin. Inilah orang yang sesat keadaan itu. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'i bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyil mauta. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dia ucap lagi, tuan-tuan semua, kalau tak percaya katanya jin ni wayak kapung dia, adakah tuan tak perhati bahawa Allah buat langit bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, langit kalau kita junjung, bumi kalau kita pijak Allah buat. Kalau tidak Allah apa dia buat? Tok demo tak boleh buat, cik kawan tak boleh buat, kerajaan demo tak boleh buat, kerajaan kawan tak boleh buat. Pasal apa dia buat? Nak kata barang jadi sendiri, mana ada benda jadi sendiri? Ahli sains law ni, walaupun dia ahli sains komunis, dia tahu bahawa benda ni ada orang buat. Sebab tu dia buat kaji, buat recovering, buat kaji, buat iktisyaf, kaji belah mana naik ke langit, belah mana nak buat ubat daun kayu ni ada vitamin apa, ada semua dia kaji ni barang yang ada dah. Kalau kaji barang tak ada, nak kaji barang tak ada. Kalau kita kata orang tu balik rupu jumpa piti, berapa jumpa piti? Kerana ada piti jatuh. Kalau piti tak jatuh dalam rupu, cari 4 hari dah jumpa piti. Jadi nak boleh ada duit dalam rupu ni, kena ada duit kok tak jatuh situ. Kita kau poket tumbuh kau berapa, kita kaji sains ni artinya nak kaji barang gapo dia ni, buah terung, buah lanah, buah durian ni ada gapo tu, yang bubuh gapo. Jadi artinya ada dah orang bubuh barang tu dalam daun kayu dalam gapo, barulah kita boleh buat kajian. Jadi artinya orang terima bahawa dunia ni dia buat oleh satu zat. Kalau kita panggil Allah, waktu ini kita jam yang kita panggil mayu lah, atu lah,
apa ni, apa semua mayung, watu, apa lagi, musa kelepek, macam-macam pun nama. Ini semua ni mencerminkan untuk dia nak tahu atas dunia ni ada kuasa lain, cuma dia tak reti nak sebut Allah, kan tak ada orang lagi, maka dia guna bahasa-bahasa yang pada-pada dengan akalan dia. Tuhan yang buat langit bumi, dia tidak lemah sikit abuk jadi mereka biqadir ala yuhil mauta. Orang ni juga berkuasa penuh untuk hidup orang mati. Masalah hidup balik orang mati yang sebut tadi ni masalah yang menjadi bangkangan kuat di kalangan. Mana boleh Muhammad orang mati hidup balik? Tok nenek kami mati beribu tahun tak balik seorang abuk pun, tiba-tiba mai royak lepas pada mati hidup balik. Jadi jin tu lah royak. Pelik apanya? Langit lagi Tuhan boleh buat, bumi lagi Tuhan buat. Atau langit bumi kita panggil alam sekitar ni ada pokoknya, ada daunnya, ada bunganya, ada isi. Butir lada, butir terung kecil ya. Butir lada tu kecil. Tapi bila kita tanda, dia tumbuh, dia batang, dia berdahan, dia bunga, dia buah. Kita pondong daripada biji lada, biji terung yang kecil tu, bila buah molek terung, kita kena junjung bola baku dah. Mai dua benda ni. Butir kecil, tahu-tahunya kena bola baku dah buah dia. Mai dua ni. Kita tanda butir kecil ya. Mai dua batang. Mai dua daun, mai dua dahan, mai dua buah, mai dua itu, mai dua. Allah. Bukan bukan siapa dia. Allah. Jadi oleh kerana Allah boleh buat benda begini, pelik apa kalau Allah nak pergi hidup balik orang telah mati. Pergi hidup balik bukan nak buat benda apa, pergi hidup balik. Pergi hidup balik orang mati ni lah. Ke syurga baik, ke neraka baik. Syurga bila kita duduk atas dunia ni buat waktu itu dalam makkah baik, dalam politik baik, dalam bini beranak baik, kita tahu Allah Taala. Akhirat pula bila kita hidup balik syurga. Tak tahu Allah Taala sembahyang tak serupa Tuhan nak. Pergi ke Mekah tak serupa dengan Tuhan nak. Pergi ke Mekah kita jumpa Hajar Aswad, kita kucuk, tak sampai kucuk kita angkat tangan. Tapi pergi ke Mina ambil batu lepas batu juga di Mina kita lepas batu Hajar Aswad tu batu juga tapi kita kucuk batu sama batu. Dah agama kata hak ni kena kucuk, hak ni kena lepas, kita obat. Ini nak royak perintah Allah Taala kita mesti patuh. Batu sama batu tapi Hajar Aswad batu juga kita kucuk. Kita siung, kita kayang, kita dakap, kita menangi-menangi. Ya Allah, aku nak pujuk menangi. Aku nak balik dah kapal aku negeri aku Malaysia. Boleh mari pula kau hebat tu lah, tak tahu dah. Terkucuk saya. Tapi pergi ke Mina juga. Hajar Aswad kita panggil montar juga. Lota tak piung. Cabut selipas kaki lepas. Ini semua ni perhatian kita buat kerana Allah. Allah suruh lepas batu kita lempar. Allah Taala cium kita cium. Allah Taala suruh tawaf 7 kali, 8 kali, 9 kali pun dia. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala memang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana kullaha diqqaha wa jallaha وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وصوماليا وفي شيشنا وكشمير وفي جنوب فلبنان وفي بطني قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. اللهم فرجك إلى أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والخونة من العرب والمسلمين والهنود الوثنيين والقوميين المتطرفين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا
اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبق منهم أحدا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير Perjuangan Hamas yang datang dari kami di Malaysia dan ada pendapat tawaran ini dan kecederaan masa mereka sedang berhadapan dengan Israel dan berjuang karena kita dapat dengan kaum ini dan semoga kita sama-sama mendengar ceramah daripada beliau dan semoga kita mendapatkan manfaat yang bermakna daripada ceramah beliau insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا ميسر من فلسطين جاءت الحدود المصرية. جاءنا من فلسطين إلى ماليزيا. Jadi beliau berkenalkan kepada sekalian bahawa beliau bernama Maisaran An-Najjar datang daripada Palestin untuk bertemu dengan hadirin dan hadirat sekalian untuk berkongsi pengalaman-pengalaman yang beliau hadapi ketika mana berhadapan dengan Israel. جاءنا إلى ماليزيا إجراء عملية صديقي في كوالالمبور من جراء العدوان الإسرائيلي أصيب في ظهره قضايا الصاروخ الذي وقع على بيته. Jadi beliau datang dengan seorang sahabat beliau yang tercedera kerana terkena bedilan peluru berpandu daripada Israel semasa berperang dengan Israel sana dan sekarang ini berada di Kuala Lumpur. الوضع في قطاع غزة وضع صعب إغلاق المعابر إسرائيل تضرب كل يوم تضرب بالصواريخ شهداء وجرحى ومصابين. Jadi keadaan sekarang di Palestin terutama di Gaza begitu genting sekali dan boleh dikatakan pada setiap hari banyak peluru-peluru berpandu yang dilepaskan ke Gaza dan ramai di kalangan penduduk-penduduk Gaza yang terkorban, ada syahid dan ada yang tercedera dan keadaan sekarang begitu teruk dan inilah keadaan yang dihadapi oleh kebanyakan penduduk-penduduk di Gaza pada waktu sekarang. إسرائيل تضرب قطاع غزة كل يوم بالصواريخ وتحدث الطائرات تجرب فينا أنواع الأسلحة الأمريكية بدعم أمريكا. Dan Israel menyerang penduduk di Gaza dengan bantuan yang diberikan oleh pihak mereka. كل هذا يضرب المقاومة في قطاع غزة بزعامة حركة حماس التي ترأسها السيد إسماعيل هنية أبو العابد. Dan sekarang ini peperangan yang berlaku di Gaza sekarang diketuai oleh gerakan Hamas yang diketuai oleh Ismail Haniyeh. إسرائيل تشن حرب على الدين الإسلامي في قطاع غزة وفي فلسطين وتهدد المسجد الأقصى. Dan pihak Israel sekarang ini dan daripada dahulu lagi menyerang Gaza dan mereka ini memerangi Islam dan mengancam Masjid Aqsa secara khusus. جئنا من فلسطين من غزة إلى ماليزيا لجلب التبرعات والدعم إلى أهلكم في قطاع غزة المحاصرون. Dan kami di sini datang bertemu dengan kalian semua adalah untuk memberi bantuan kepada mereka-mereka yang telah tercedera dan mengambil derma-derma, memetik derma daripada kalian untuk membantu pihak kami di Gaza. بين مصر لتهريب البضائع والسلاح والأموال إلى
Dan sekarang ini sempadan untuk melalui ke Gaza telah pun disikat, dan bantuan-bantuan ubat-ubatan, makanan-makanan disikat daripada sampai ke Gaza, dan keadaan inilah yang menyukarkan penduduk Gaza untuk hidup dalam keadaan aman. صار على كل قطاع غزة، صار على الجنوب إسرائيل لا تدخل أي دولار واحد لحماس والمجاهدين في قطاع غزة. حرب كل إنسان. Jadi sekatan yang dilakukan kepada Gaza adalah untuk menyekat gerakan Hamas dan juga pejuang Islam daripada menguasai Gaza itu sendiri, dan tidak mahu melihat mereka ini menguasai Gaza dan melihat keadaan rakyat Palestin hidup dalam keadaan aman. يوجد أكثر من 10,000 بيت مغادرة في قطاع غزة ينتظرون الإعمار. Dan ada di Gaza sekarang ini lebih kurang 10,000 mereka yang menunggu bantuan-bantuan daripada seluruh dunia, dan terutama daripada kita yang berada di sini. لا يوجد أدوية ولا يوجد غذاء في قطاع غزة ولا يوجد مواد خام للبنى التحتية لبناء المساكن. Dan di Gaza sendiri keadaan sekarang ini tidak cukup duit dan tidak cukup bantuan untuk membantu mereka-mereka yang berada di sana, dan tidak ada makanan dan tidak ada ubat-ubatan untuk membantu pesakit-pesakit yang berada di Gaza, dan tidak cukup bantuan untuk membangunkan semula Gaza sendiri, terutama membina masjid. إسرائيل كل يوم تهدد قطاع غزة تجريف، تدمير البيوت، تدمير المساكن، تدمير المواقع. Israel pada setiap hari kerjanya adalah memusnahkan rumah-rumah, memusnahkan bangunan-bangunan, memusnahkan masjid-masjid, dan membunuh rakyat di Gaza, kanak-kanak, orang tua, orang miskin dan sebagainya. إسرائيل تريد استهداف الدين والمسلمين في غزة وفي كل العالم. Dan Israel sendiri itu memang berniat untuk menghapuskan orang Islam di Gaza dan seluruh dunia secara amnya. إسرائيل لا تدخل أي شيء إلى قطاع غزة سوى فقط نوع قليل من الطعام والشراب. Israel tidak membenarkan untuk sampai ke Gaza, melainkan sedikit sahaja daripada makanan-makanan, dan hanya itu sahaja yang mampu untuk dicapai oleh penduduk Gaza. أسأل الله أن يسعدنا في قطاع غزة بنعمكم ورعايتكم إن شاء الله وتبرعاتكم لأهلكم في قطاع غزة. Dan kami mengharapkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membantu penduduk Gaza, dan moga-moga kita semua dapat memberikan bantuan-bantuan kepada umat Islam yang berada di sana, dan moga-moga kita dapat melihat masa depan yang dihadapi oleh Gaza pada masa akan datang lebih baik insyaallah. تسير القوافل إلى قطاع غزة عبر نهر رفح من غير مصر. Dan bekalan mereka yang membawa bekalan-bekalan daripada serata dunia ini akan melalui sepadan daripada Mesir untuk sampai ke Gaza. نسأل الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dan moga-moga Allah SWT menetapkan hati kita dan meneguhkan iman-iman kita insyaAllah. أسأل الله أن يستعينوا مع الشهداء في قطاع غزة ونسأل لكم إن شاء الله المغفرة والرحمة. Dan beliau mendoakan agar beliau dan juga kita semua ini dapat bersama dengan syuhada di Gaza, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita pahala, memberikan kepada kita barakah daripada bantuan yang kita berikan kepada penduduk Gaza. يوجد العديد من المصابين في المستشفيات يحتاجون الدواء والعمليات الجراحية، وكذلك كثير من الأسر الشهداء والأرامل والأيتام في قطاع غزة. Jadi terdapat banyak di hospital-hospital Gaza ini mereka yang tercedera, mereka yang memerlukan bantuan perubatan yang amat-amat terdesak sekarang ini, dan begitu juga makanan-makanan dan juga bantuan-bantuan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang tua juga wanita yang sekarang ini berada di Gaza. غزة تستنصركم وتستغيثكم. Jadi Gaza ini sedang menyeru kamu dan sedang meminta tolong daripada kamu. إنما المسلمون أخوة. Sesungguhnya orang Islam ini adalah bersaudara. إن شاء الله. Itu sahaja daripada beliau, dan moga-moga kita semua dapat memberikan bantuan
yang termampu kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati diri kita. Allahumma salli ala Muhammad.